Terima kasih Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi, dalam Belanjawan 2021 yang dibaca oleh Menteri Kewangan, perkataan wanita disebut sebanyak 9 kali. Antaranya adalah untuk penubuhan pusat sokongan sosial setempat dengan peruntukan RM21 juta. Namun butiran mahupun nama tersebut saya tidak nampak dalam belanjawan ini. Saya menuntut agar Menteri memberi jawapan di Dewan Yang Mulia ini untuk menyatakan di mana peruntukan tersebut diletakkan dan nyatakan lokasi-lokasi di mana pusat sokongan ini akan ditubuhkan dan bila ianya akan beroperasi. Datuk Pengerusi, dalam nafas yang sama, saya ingin juga membangkitkan mengenai jaminan oleh Yang Berhormat Pagoh, Perdana Menteri, cadangan untuk menaikkan kadar bantuan JKM kepada RM1,000 sebulan berbanding dengan RM200 hingga RM300 yang akan dilaksanakan dengan segera. Kenyataan ini dibuat 3 hari bulan Disember. Walaupun saya sokong dengan kenyataan ini dan kenaikan ini, tapi dengan izin, the devil is in the details. Butiran 020100 Kebajikan Masyarakat menunjukkan penurunan daripada 417.9 juta sehingga 396.9 juta. Jadi saya berasa pelik kerana walaupun butiran 03110 Bantuan Am menunjuk kenaikan hanya lebih kurang 3.5 juta ringgit, tetapi Menteri telah mengumumkan, Menteri Pembangunan Wanita mengumumkan 1.53 bilion ringgit akan diberikan kepada 500,000 penerima pada 26 Julai. Maka saya ingin tahu di manakah peruntukan kenaikan RM1,000 yang kami semua sokong ini diletakkan dalam Belanjawan 2021. Datuk Pengerusi, butiran 010000 pengurusan kepalanya di bawah 010600 pengurusan maklumat. Saya nampak penurunan 5.47 sehingga 4.75 juta ringgit. Adakah penurunan ini dicerminkan dalam jawapan yang telah diberikan oleh Timbalan Menteri KPWKM pada 17 November di Dewan Yang Mulia ini? Jawapan Menteri dalam data panggilan talian kasih jelas bercanggah. 159,703 kes panggilan telah dibuat ke talian kasih dari Januari hingga 14 November tahun ini. Namun, Yang Berhormat Timbalan Menteri memberikan jawapan kiraan hanya untuk 79,000 panggilan sahaja, di mana baki 79,786 panggilan lagi. Sudah 3 minggu, namun tiada apa-apa kenyataan daripada pihak kementerian untuk membetulkan kesalahan dan kesilapan yang dibuat oleh Timbalan Menteri. Saya minta untuk Menteri memberikan satu jawapan justifikasi apa yang berlaku ataupun status 78,000 panggilan yang diterima, sama ada ia adalah panggilan keganasan rumah tangga, jenayah seksual kanak-kanak, soalan mengenai bantuan-bantuan dan sebagainya. Dan saya mohon dalam Dewan ini agar Timbalan Menteri mohon maaf dan betulkan fakta yang telah diberikan kerana ianya dengan izin misleading the House. Datuk Pengerusi, 03100 naik taraf bangunan KPWKM di lot 4G11 Putrajaya daripada kosong tanpa apa-apa peruntukan dari zaman Pakatan Harapan sehinggalah 63 juta ringgit yang telah diagihkan. Nyatakan apakah kegunaan peruntukan juta-juta ringgit ini, kerana jika RM500 agihan diberikan kepada frontliner, maka seramai 127,771 frontliner akan dapat manfaat 63 lebih juta yang diagihkan untuk renovation ini. Saya ingin tahu nama syarikat yang terlibat dengan pengubahsuaian ini dan di manakah ianya berlaku. Saya ingin bangkitkan butiran 030400 kurang upaya pemulihan dalam komuniti PDK. Datuk Pengerusi, dalam ucapan Menteri Kewangan, kadar bayaran bulanan diterima oleh penyelia dan petugas di bawah Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti atau PDK yang akan dinaikkan daripada RM800 hingga RM1,200, daripada RM1,200 untuk kepada RM1,500 dan dijangkakan lebih 3,500 petugas yang akan menikmati kenaikan ini. Saya menyokong dengan kenaikan ini, tapi saya juga dimaklumkan bahawa pemberian kenaikan ini hanya akan berlaku pada bulan April. Saya ingin tahu dari bulan Januari sampai Mac, mengapa kementerian tidak menuntut atau memperjuangkan hak-hak pekerja-pekerja ini, pegawai-pegawai ini untuk diberikan pembayaran daripada bulan Januari. Jika gaji, allowance dan upah yang menteri terima
bulan demi bulan tiada apa-apa isu dan dibayar mengikut masanya, maka saya rasa prinsip yang sama harus diberikan juga kepada pegawai-pegawai dalam PDK ini dan dibayar pada bulan Januari terus. Sedikit lagi Datuk Pengerusi, 031500 Pusat Aktiviti Warga Emas. Saya ingin tahu dengan kenaikan ini, naikkan peruntukan ini, berapa permohonan baru dan apakah status permohonan PAWE yang pejabat saya hantar pada JKMPP pada bulan Ogos tahun ini. Dan saya ingin tahu juga berapa setakat ini PAWE yang telah berdaftar di Malaysia. 010200 Dasar dan Perancangan Strategik. Saya nampak penurunan dalam belanjawan untuk butiran ini. Datuk Pengerusi, saya ingin ingatkan kementerian ini, walaupun dikurangkan peruntukan, namun dasar dan polisi untuk kebajikan, keselamatan dan keadilan bagi wanita dan kanak-kanak harus dipertengahkan. Maka saya ingin tahu apakah status RUU Akta Gangguan Seksual yang sepatutnya dibentangkan dalam sidang yang lepas. Saya tidak tahu sama ada ianya akan naik atau tidak dalam sidang ini dan saya mohon jawapan daripada Menteri. Saya juga ingin bertanya apakah peranan Kementerian Wanita dalam isu penganugerahan kewarganegaraan kepada kanak-kanak kelahiran ibu-ibu warga negara Malaysia yang dilahirkan di luar negara. Diskriminasi gender ini di mana warga negara berstatus ayah diberikan secara automatik, tetapi ibu-ibu warga negara Malaysia yang melahirkan anak di luar negara tidak diberikan secara automatik. Mungkin Yang Berhormat Menteri akan kata ini adalah jurisdiction di bawah KDN, tetapi isu gender adalah terletak di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan ini adalah soal hak kanak-kanak untuk diberikan warga negara Malaysia. Ini adalah ibu-ibu warga negara Malaysia yang berada di luar negara yang mahu melihat anak mereka menjadi anak bangsa Malaysia. Kenapa dinafikan? Jadi saya harap kementerian akan mengambil inisiatif untuk bersama-sama dengan KDN untuk menjadi mediator untuk membantu ibu-ibu ini. Datuk Pengerusi, walaupun menjadi kerajaan yang bukan pilihan rakyat, namun kini Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri harus memperjuangkan hak wanita, termasuk wanita orang asli, kanak-kanak, warga emas, OKU, golongan yang diperdagangkan, yang tiada suara, minoriti dan golongan yang terpinggir. Mereka semua menaruh harapan kepada kementerian dan kami juga membawa harapan rakyat, suara rakyat untuk kedua-dua wanita pemimpin ini dalam Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk menuntut keadilan bagi kementerian mereka sendiri dan untuk semua lapisan masyarakat, terutama sekali di kala pandemik ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.